Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya wal mursalin, wa li azwajihi ummahatil mu'minin, wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kita Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi, karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikh Ahmad ibni Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tetapi tiada jatuh melihat akan Allah di dalam dunia, yakni ketika mana hidup di dunia ini, gitu mana di dalam dunia ini, mana ketika mana hidup di dalam dunia ini, melainkan bagi Nabi kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat akan Allah, yakni pada malam Isra, yakni pada malam Isra wal Mi'raj. Pada malam Isra wal Mi'raj. Baik. Kita hari itunya berhenti itu tidak di stesen. Masih lagi bahasan tentang ru'yatullah, dapat nampak Allah Ta'ala. Kita pakai ru'yah bermakna idrak. Itu kalau kita nak tahu lagi perbahasannya panjang, ada di dalam syarah kitab Kharidatil Bahiyah, karangan bagi Syekh Ahmad Dardir. Ketika mana dia mensyarahkan matan nazam dia sendiri, iaitu kata dia wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Hendaklah beriktikad dengan jazam, dengan kemas, dengan putus, wahai saudaraku, yakni saudara pada agama lah, bi ru'yatil ilahi, yakni dapat nampak akan Allah fi jannatil khuldi bila tanahi,
di dalam syurga yang berkekalan tanpa ada sakatan kaifiat, ketentuan dan sebagainya. Kenapa? Idzil wuqu'u jaizun bil aqli, kerana berlaku jatuh. Wuku' tu makna berlaku tu, jatuh tu lah. Jaizun, harus ia bil aqli, dengan akal. Wa qad ata fihi dalilun naqli, dan sesungguhnya benar-benar telah datanglah pada masalah dapat nampak akan Allah ni oleh dalil yang dinakal daripada Quran dan Sunnah. Kemudiannya dibahaskan di dalam syarahan tersebut tentang makna ru'yah itu dengan makna idrak. Dengan makna nampak. Dah. Fakaza ru'yatu naw'un minal idraki fayudrikunahu kazalika. Itu dalam kitab Arabnya. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan dapat nampak zat Allah Ta'ala akhirat kelak. Tuk guru saya kata nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Tu ni. Tu kita duk pasal tengok. Tengok memang bertepat lalulah. Padahal makna tengok tu ialah nampak. Tu. Kita duk ulas sama dah, tiap-tiap benda yang kita tengok di dunia ni tak pasti kita boleh nampak. Kita duk sebut sama kan. Ada benda kita tengok tapi tak nampak. Ada. Bawa kereta gedung degem masuk lubang. Bini kata, "Oh, abangmu tak tengok kau lubang depan." Tengok dah tapi tak nampak. Tu. Jadi tengok dah tapi tak nampak. Ada satu lagi orang panggil tahu tapi tak ingat. Dah. Ada sahabat ambo atas satu video Wan Hizam. Dia tanya orang, dia buat ngaji online juga je. Yurai 200. Oh, dahsyat. Ilmu setara tu sesak pun 200 cara. Pak orang tu nak masuk dia tu bodoh tu. Oh, 200 dia mengikut tahap mak lipat dia tu lah. Ada 200, 300. Aduh, sedih weh orang Melayu kita duk kena bodoh gitu lah. Jadi ada satu video sahabat ambo, ya send, dia tanya Citra tengok, Citra komen di Facebook, ambo komen dah artinya. Dia kata, dia tanya anak murid dia tu lah, biasa lupa tak pada Allah? Biasa lupa tak? Dia kata biasa. Berat mu biasa lupa ya tu. Kita tak akan pernah lupa pada Allah. Kenapa? Kerananya Allah tu dekat. Sebenarnya nak sebut Allah tu diri dia dah. Kita lupa tak pada diri kita, dia kata. Tak lupa. Diri kita tu Allah dah. Maksudnya nak sebut gitu sebenarnya. Kerana fahamnya orang ni fahamnya hulul ittihad dia panggil. Mana diri dia tu Allah, Allah ialah dia, dia ialah Allah. Mana menyatu dia dengan Allah. Ittihad dia panggil. Hulul dan ittihad. Menyatu dan menyerap Allah dalam tubuh dia. Jadi dia kata manusia ni semua tak lupa pada Allah sebenarnya. Semuanya ingat pada Allah. Kenapa? Ingat pada diri. Diri dia dengan Allah tu satu je. Tu. Jahannam punya manusia mengajar lagu ni orang kata ni. Cuma dia tak tahu. Cuma dia tak tahu. Macam mana boleh ingat tapi tak tahu? Ada orang gitu. Ingat tapi tak tahu. Ingat ke gapo kalau tak tahu? Kalau tak tahu, bagaimana nak ingat? Orang nak ingat ni dia kena tahu syarat dia gitu. Sebab tu Tuhan kata wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tengok dia punya goreng tu bertentangan dengan ayat Quran tu kalau orang mengaji kan tu ni. Tuhan sendiri kata wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa akan Allah. Bermakna berlaku tak lupa pada Allah. Berlaku. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, maka Allah tidak menghirau mereka itu. Berlaku. Maka kerana itu Tuhan kata wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kalian jadi orang yang seperti lupa akan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka dia lupa akan diri dia. Tuhan tak kata jangan kamu jadi orang yang tak tahu akan Allah. Kenapa? Kerana ada orang yang tahu Allah, kenal Allah, tapi dia lupa akan Allah. Jadi tiap-tiap orang yang lupa pada Allah tak mesti dia tak tahu. Kadang-kadang dia tahu alimnya. Tapi dia lupa. Itu.
Tapi tiap-tiap orang nak ingat, tak nak bagi lupa, mesti dia kena tahu. Tu lagu tu. Boleh. Ada juga ajaran lagu tu. Nak ikut lah. Dah fatwa tu dah keluar dah. Tak ada arah lah. Cah yore 200 lah tu. Kita nak cah yore pun malu sebenarnya. Tapi tak ada arah lah. Nak terus keberlangsungan hidup. Buat juga kelas private. Malam ni kan gelik awal ni je. Ada kelas private ni. Tapi janji dah lah pukul 10 start. Sepatut pukul 9 atau pukul 10. Tapi malam ni kena ada kuliah sini pukul 10 start. Baik. Kena cah habis murah-murah lah 30 hia 50 hia gitu ya lah yore ni ala koda lah boleh lah awak bayar sewa awak bayar api ni 200 aja dah sesak bodoh ke nak masuk ke baik tengok deh kalau gitu kita orang ahli sunnah wal jamaah ni akikah kitanya menyalahi akan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah kata tak akan dapat nampak akan zat Allah Ta'ala kerana mustahil pada akal. Tu mustahil pada akal. Tak terima pada akal dapat nampak zat Allah Ta'ala. Kerana bagi dia nampak tu dengan makna tengok. Bila tengok mesti berhubung dengan cahaya, mesti duduk depan, mesti berjihad, mesti bertempat. Maka Tuhan mustahil belaka benda lagu tu. Kalau gitu tak mungkin dapat nampak zat Allah Ta'ala. Pas Nabi Musa minta tu, dia kata Tuhan jawab qala lan tarani. Lan tu orang panggil nafi lil mu'abbad. Itu kata Mu'tazilah. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah berpegang ayat tu juga. Ayat mana? Ayat Nabi Musa alaihissalam tu pergi munajat dengan Allah Ta'ala. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu dah. Qala rabbi arini unzur ilaika qala lan tarani. Tak kalau mana Musa alaihissalam tu pergi munajat dengan Allah Ta'ala, apa setengah daripada benda hak dia munajat dengan Allah Ta'ala, dia minta dengan Allah Ta'ala nak nampak zat Allah Ta'ala. Maka ahli sunnah wal jamaah istidlal daripada ayat ni. Maka nampak zat Allah Ta'ala tu perkara yang harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Kalau perkara tu mustahil pada akal, tentu Nabi Musa tidak minta. Kerana Nabi Musa tak akan jahil hukum akal. Kita halin hukum akal. Orang halin kita pada Nabi Musa. Bodoh tu ni. Nabi Musa minta tu lah dalil kata bahawa saya nampak Allah Ta'ala tu bukan mustahil. Lepas tu jaizun, harus pada akal. Lepas tu Tuhan jawab lan tarani. Lan tu orang panggil lan nafi mutlak, bukan nafi lil mu'abbad, bukan nafi lit ta'bid atau lit ta'kid, bukan nafi selama-lama dan nak menguatkan nafi tu tidak. Dalilnya Tuhan gantung. Walakin unzur ilal jabal tu kan. Tu fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ayat tu kalau salah tu kena cek balik al-Qurannya. Hamba tak berapa nak ingat mana dah ni. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tuhan kata fasawfa taran. Fa in istaqarra makanahu. Mu tengok pada bukit. Jika tetap tempat kedudukannya bukit. Tuhan gantung dengan jika. Tu orang panggil taklid. Fasawfa tarani. Maka selagi dapat mu nampak akan zat aku. Maka kaedah ulama pahamnya apa? Li'annal mu'allaqa 'alal jaizi jaizun. Gitu kan. Tu ulama sebut ayat tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala gantung. Orang panggil kalau orang panggil bukit tu tetap tak bergoceh, tidak runtuh, maka mu dapat nampak zat aku kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maknanya istiqrar wa istiqrarul jabali jaizun. Fayakunul mu'allaqu alaihi minar ru'yati jaizan. Kenapa? Li'annal mu'allaqu 'alal jaizi jaizun. Tu maka duduk tetapnya bukit itu ialah perkara yang harus. Bukit ni kan benda berjiring. Benda berjiring ni terima nak diam, terima nak bergerak. Macam kita nak diam boleh, nak bergerak pun boleh. Bukit pun begitu juga. Kenapa kita kata harus dia bergerak? Kerana dia diam. Tiap-tiap benda hak sabit boleh diam, maka sabit juga boleh bergerak. Kerana diam dengan gerak ni perkara berlawanan, harus kedua-duanya bagi benda yang mungkin. Tu kita duk bahas sama kan. Fayakunul mu'allaqu alaihi, maka adalah benda hak digantungkan di atasnya, di atas tetapnya bukit tu gapo? Minar ru'yati, daripada dapat nampak zat Allah tu jaizan, jadi harus juga. Kenapa kaedahnya? Li'annal mu'allaqu 'alal jaizi jaizun. Kerana apa-apa perkara hak digantung di ta'liq. Ta'liq tu mana gantung lah. Macam kita dah akad nikah ada ta'liq tu kan. Macam ta'liq gantung. Tiap-tiap benda hak kita gantung di atas perkara yang harus,
jaizun tu harus juga. Tu maka fahamlah daripada ayat tersebut, kata ulama kita ahli sunnah wal jamaah harus dapat nampak zat Allah Ta'ala. Tetapi ni sambung malam ni, tetapi tiada jatuh ni tidak berlaku, la wuku', tidak berlaku. Lam yaqa' tidak berlaku. Mana ya? Lah tidak jatuh ini tidak berlaku, melihat akan Allah tu di dalam dunia. Di dunia ni tak berlaku dapat nampak akan zat Allah Ta'ala kepada mana-mana manusia, sekalipun nabi, anbiya, mursalin. Nabi Musa minta tak dapat. Nah, melainkan itu orang panggil istisna. Tu tidak berlaku dapat nampak zat Allah Ta'ala ni di dunia ni. Melainkannya artinya berlaku juga dapat nampak zat Allah Ta'ala. Siapa tu? Melainkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita seorang boleh. Nah, maka sebab itulah nah Tuhan kata lantara ni tu tak dapat nampak aku ai fid dunia. Fid dunia. Illa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni Allah Taala anugerah khusus untuk Nabi kita Muhammad. Antara termasuk daripada perkara khususiyah, benda khusus untuk Nabi Muhammad seorang saja tak dapat. Walaupun orang lain itu anbiya mursalin sekalipun. Kalau tidak anbiya mursalin, for kita hokor lagi sangat. Tak berlakulah. Nabi kita Muhammad seorang. Nabi kita tu pun bila? Pada malam Isra wal Mi'raj. Pada malam Nabi diperjalan malamkan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj, iaitu Allah Ta'ala turunkan tangga daripada langit dunia kepada langit pertama ke langit dunia, langit dunia ke ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Nabi naik siapa kelah Sidratul Muntaha tu, ke Mustawa tu. Di sanalah Allah Ta'ala buka hijab. Dapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak zat Allah Ta'ala. Dan inilah qaul mu'tamad. Mana? Wal mu'tamadu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ahu lailata Isra'i wal Mi'raj bil basari. Itu bermula qaul yang dimu'tamad, yang i'timad, yang dipegang lah maksudnya. Itu qaul mu'tamad. Qaul yang mu'tamad dalam ahli sunnah wal jamaah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, melihatlah ia akan Allah, yakni nampaklah ia Nabi akan Allah lailata Isra'i, pada malam Isra wal Mi'raj bil basari, dengan mata kepala. Dengan mata kepala ni berlaku khilaf. Berlaku khilaf. Mana khilaf? Antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Mana Sayyidatuna Aisyah tidak nafi Nabi itu ru'yah Allah Ta'ala, tapi ru'yah bil qalbi, nampak Allah dengan hati, dengan qalbi, dengan hati. Dan pendapat Aisyah ni lah, pendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam ni lah yang dirajihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, dan oleh anak muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Dirajih ke hak tu. Adapun jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah memu'tamadkan qaul Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, iaitu ru'yah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah ialah ru'yah bil basari, bukan bil qalbi atau bil basirati saja, tidak. Bukan dengan hati, dengan basirah, dengan mata hati saja, tidak. Bahkan bil basar, dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Kepala. Lagu mana? Tak tepat. Tak berhubungan cahaya, tak berhubungan cahaya. Tak ada kaifiah, tak ada kaifiah. Kenapa? Nampak tu kok mata, bukan tengok dengan putih mata. Tu lah gitu. Tu. Baik, habis.
Maka tafri'nya telah melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni telah lihat dengan makna telah nampak, telah renti. Itu makna lihat sini dengan makna idrak. Duk mana syarah lagu tu Ustaz? Dalam kitab Syarah Kharidatil Bahiyah. Buka sendiri dalam tu. Tu. Sebab ada orang yang i'tiraf. Yang marah. Ya ayat nampak Tuhan kok mata bukan tengok butir mata ni sebenarnya ayat tok guru saya. Al-Fadil Baba Abdul Aziz. Orang panggil Ustaz Aziz Pehi. Masa dia mengajar kitab Faridah tu dia tak ada ayat rojak di mana-mana kitab. Cuma dia waktu biar ayat itu yang ambil daripada Baba Rashid Waraq. Tok guru dia di Fatani tu nama Baba Syekh Waraq, Baba Rashid Waraq. Pas kita teleh tu lah. Apabila orang yang tirak tu mari mana nampak bukan tengok. Tengok lah kamu nampak pula. Ni mengarut ada orang nak tirak. Jadi kita nak murid ni nak tanya tok guru moga dia duduk Kelantan. Kata ni. Pas kita pun jauh dah. Kau mana kena ulang kaji sendirilah. Sedang mulai kita ngaji dengan tok guru kita Baba Adnan, kitab Syarah Kharidah Bahiyah tu rupa-rupa ada dalam tu. Mana? Itu dengan makna idrak. Ada sebut idrak tu maknanya mendapat, nampak. Itu makna idrak, nampak. Jadi bukannya tok guru tu dia tak bagi tahu rojak ke mana-mana tu tak ada rojak ke, bukan. Kita je hak malah ulang kaji, malah mencari. Itu. Kalau kita cari, kita rajin, jumpa gitu. Maka telah melihat, ini telah nampak ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Taala, akan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tadi tu, lihat dengan makna nampak akan Allah tadi tu, dengan tu takluk pada kata melihat. Melihat ini nampak. Ia Nabi tu akan Allah, nampak dengan dua mata kepalanya, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dah. Bil basari la bil qalbi faqat. Dah. Tu isyarat dalam kitab Kharidah Bahiyah tu nak tolak ataupun nak memarjuhkan pendapat yang dirajihkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu taala di atas qaul yang dipegangkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat betul, bukan kata salah dah. Tapi kaedah dalam istinbat, kaedah di dalam memegangkan dalil ni orang panggil apa? Al-isbat muqaddamu 'ala an-nafi. Gitu. Mana isbat? Pendapat Abdullah bin Abbas tu dia panggil isbat. Mana? Abdullah bin Abbas mengisbatkan bahawasanya Nabi nampak zat Allah dengan mata kepala. Itu dia panggil isbat. Adapun riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam, itu orang panggil riwayat nafi. Mana Aisyah menafikan Nabi itu dapat ru'yah Allah dengan dua mata. Bahkan ru'yah juga Nabi akan Allah dapat nampak juga, tapi bil qalbi, bil basirati, dengan mata hati. Tapi itu pun mesti dihurai lagi tu dalam kitab Nurul Zalam tu dia hurai. Bil basirah tu bukan sama seperti apa yang berlaku kepada aulia illah wali-waliullah tu, bukan. Ada kan dalam kitab Nurul Zalam, ingat tak? Tu tanya budak-budak pondok ni. Beza tu. Satu kena hurai lain lah. Jadi riwayat Aisyah nafi. Riwayat Abdullah bin Abbas isbat. Maka kaedah mengistidlal dalil ni, riwayat isbat didahulukan di atas riwayat nafi. Al-isbat muqaddamu 'ala an-nafi. Riwayat isbat itulah didahulukan daripada riwayat nafi. Jadi kalau ada orang yang berpegang dengan Nabi nampak Allah tapi dengan qalbi, bil qalbi faqat. Maka tahulah kita itu pandangan yang marjuh, yang lemah. Bukan sesat dah, bukan tak betul dah. Marjuh, yang lemah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun qaul yang rajih dan mu'tamad ialah Nabi kita ra'ahu, melihat ia akan Allah lailata Isra'i wal Mi'raj bil basari la bil qalbi faqat. Dapat nampak Allah pada malam Isra' Mi'raj tu dengan dua mata kepalanya, bukan semata-mata dengan hati, dengan jantung, dengan qalbu, dengan mata hati sahaja, tidak. Dah.
Gitu. Tuh. Sebab tu dia kata sini telah melihat ia Nabi akan Allah Ta'ala tu dengan dua mata kepalanya, kepala Nabi SAW lah. Takluk sekali lagi. Melihat tadi. Nampak tadi tu. Nampak ia Nabi akan Allah Ta'ala tu di dalam jaga. Bukan dalam tidur je tak. Dalam jaga. Dalam jaga. Mana yaqazatan. Bukan manaman, bukan orang panggil dalam mimpi, bahkan yaqazah artinya jaga. Bukan lena dah. Karena kalau lena hak tu tak boleh berlaku dak pada orang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal pun ada satu riwayat menceritakan dia dapat nampak mimpi Allah Taala. Min jumlati man ra'ahu fil manami Imam Ahmad bin Hanbal. Setengah daripada jumlah mereka yang dapat nampak Allah Ta'ala dalam mimpi ni ialah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Panjang ni cerita dia. Faqad naqala anhu annahu ra'ahu fil manami tis'ata wa tis'ina marratan. Imam Ahmad dapat nampak Allah Ta'ala dalam mimpi itu 99 kali. Kemudian dia kata kali ke-100 kalau aku dapat mimpi pula Allah Ta'ala, aku nak tanya. Nak tanya apa? Tentang amalan apa? Ayul afdal ataupun an afdali ma yataqarrabu bihi al-muqarribun. Apakah amalan yang paling afdal untuk diamalkan, untuk dikerjakan oleh mereka-mereka yang nak dekat diri dengan Allah Ta'ala? Tiba-tiba rezeki pula. Kali ke-100 dapat mimpi pula nampak Allah Ta'ala. Maka dia pun tanyalah. Itu ni. Kali ke-100. Maka dia tanya Allah Ta'ala, apakah amalan yang paling lebih untuk diamalkan bagi orang-orang yang nak dekat diri dengan Allah Ta'ala? Jawab Allah Ta'ala dalam mimpi Imam Ahmad, bitilawati kalami ya Ahmad, dengan baca Quran wahai Ahmad. Baca Quran. Tu hak lebih. Kalau baca Quran wala bolling, tak dekat dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kena mengaji Quran tu. Bukan baca mana ikut suka kita dah. Mesti dengan tajwid. Tajwiduhu fardun kama salati. Azan dulu. Siapa nak azan? Budak pondok azan. Yusuf azan Yusuf. Azan. Okey, suruh nyanyi nak sakit tekak kau tak sakit tekak. Azan je. Tunjuk tekak. Nyanyi baru nak suara sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wala
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده لك لا تخلف. Baik. Jadi kalau dalam mimpi itu tak boleh lah. Mana? Berlaku kepada orang lain. Nah, selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat nampak akan zat Allah Taala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga, bukan dalam mimpi semata-mata, tidak. Apa cerita tadi Imam Ahmad bin Hanbal tadi kan? Nah, dia dapat mimpi Allah Taala 99 kali. Kali sekali 100 dia tanya Allah Taala, apakah amalan hak orang panggil kalau nak buat amal tu dialah amalan hak paling mudah nak dekat diri dengan Allah Taala. Maka jawab Allah Ta'ala, bitilawati kalami ya Ahmad, dengan baca kalam aku wahai Ahmad. Yang ini baca Al-Quranul Karim itulah. Kemudian Imam Ahmad tanya, bifahmin wa bi ghairi fahmin. Dengan faham ke atau dengan tidak faham? Kalau kena faham tu bawa orang panggil baca Quran tu jadi amalan boleh dekat hati dengan Allah Ta'ala. Jawab Allah Ta'ala pada Imam Ahmad dalam mimpi itu, bifahmin wa bi ghairi fahmin. Tu dengan faham dan dengan tidak faham pun boleh. Boleh kedua-duanya. Itu cerita Imam Ahmad tadi. Kita sambung sikit tadi. Baik. Dah kalau gitu nampak zat Allah Ta'ala tadi tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Allah Ta'ala tu bertempat? Tu berhubung dengan cahaya. Kerana kita nak dapat lihat sesuatu ni kan, mesti berhubung dengan cahaya. Cahaya kena berhubung di mata kita, lepas tu berhubung juga di mata objek yang kita nak lihat, barulah nampak. Itu kita orang panggil lihat dengan cara kita. Adakah begitu Allah Ta'ala? Kalau gitu takluk sekali lagi pula melihat tadi tu dengan ketiadaan kaifiyah. Tak ada kaifiyah. Bila kaifin, tak ada kaifiyah. Kalau dalam ibarat kita Arab kata bila kaifin, dengan ketiadaan kaifiyah. Apa makna bila kaifin? Ai laisat karu'yati ba'dina ba'dan. Bukan seperti kita melihat kita makhluk ni sesama kita, bukan. Tu. Kalau gitu, fala yura ta'ala fi jihatin. Maka bukan nampak akal Allah Ta'ala tu pada satu pihak, depan ke, atas ke, kiri ke, kanan ke, belakang ke, bawah. Tidak. Itu orang panggil jihatus situn. Jihad yang 6. Jihad ni hak ulama usuluddin sebut jihad 6. Tapi ambo sendirinya tambah jihad 7. Sebab apa? Sebab ada nama Haji Syari ke apa, duk mengajar macam Wahizam ke, hak pelik-pelik ke sini. Ambo pernah dalam satu kereta tu orang pasal rakam video ke suara ke yang mengajar tak perasan lah, muka duk bawa kereta orang pasal. Jadi dia kata, tuan-tuan, Tuhan ni tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Di manakah Tuhan? Di tengah ni. Inilah Tuhan.
Gila tu. Berat menatan ni. Kalau kita tambah rasa lagi tengah budak dia tu ni. Atas bawah kiri kanan depan belakang. Budak tengah budak. Lagu tu payah orang ni. Ya, sebab dia orang panggil fofok ni dia suka ambil orang panggil istilah-istilah ilmu yang sebenar dibuat talbis, buat kekeliruan dengan huraian-huraian yang batil. Inilah perangai dajjal. Sebab tu jangan marah kalau pakai wahiza dajjal. Orang duk marah, tak ada akhlak ustaz panggil orang dajjal. Lah perangai supaya dajjal. Baca kitab hikam tu sebenar. Hurai cara batil. Dajjal tu. Dajjal ke? Bawa syurga. Syurga dia neraka. Bawa neraka. Neraka dia tu syurga. Tidak keliru orang panggil. Keliru. Tu orang panggil dajjal. Nah tu ni. Panggil dajjal begitu ya. Nah. Pernah janji tu nak jumpa nak muzakarah. Tunggu sampai pukul 1 pagi kedai kopi. Kena lipat gitu, kena kecing gitu benda tu. Dulu hangpa panggil juga molek lagi pak cik nggo ya tua kan. Panggil pak cik Wahizam, pak cik lah panggil pak cik dah. Hormat sikit. Chef ke pak cik ke nggo ya tukang masak. Lepas nak tipu tu tak ada dah chef pak cik dah pakai dajjal tu sini. Orang perangai semua dajjal kan kata ni. Dajjal tu senang lalu dah. Tak suruh kata ambo kasar ustaz. Kasar biar tepat. Orang kalau tak kena tak leh kita panggil orang tu nabi bukan leh. Nah, kalau orang tu kena dia panggil ya ahlal qiradah kat sini. Hei anak-anak kera. Dia panggil tu kena kat sini. Kera kan ada keturunan Yahudi tu dulu pernah tu ubah oleh Allah Taala jadi kera. Kenapa? Langgar janji. Sekarang ni langgar janji dengan nabi panggil ya ahlal qiradah. Hei anak-anak kera. Tu. Mana kata nabi kasar tu kena tepat tak apa. Tak apa. Hak tolehnya tak kena tepat tu. Tu bau kasar sungguh. Baik. Dan barang siapa habis itu. Dan barang siapa mendakwa tu. Bukan mendakwa ia tu dah. Dalam kitab tu dah. Ada ia tak? Tak ada. Tu mendakwa tu eja ku Arab tu. Kalau ada ia tu. Dan barang siapa tadi bila kaifin tadi kita sebut habis dah tadi maknanya fala yura ta'ala fi jihatin wala bilaunin wala yura ta'ala jisman. Itu makna tanpa kaifiat, ketiadaan kaifiat. Kalau tanya apa makna tidak ada kaifiat, artinya laisat karu'yati ba'dina ba'dan, bukan seperti kita lihat sesama kita makhluk. Lagu mana kita lihat sesama kita makhluk? Yang ni ada pada jihad, pada tempat, kiri kanan, atas depan, bawah belakang dan tu ni. Fala yura ta'ala bilaunin, tidak orang panggil nampak Allah Taala dengan warna. Kita dapat lihat sesuatu makhluk ni mesti warna, ada warna. Putih ke, hitam ke, merah ke, kelabu ke. Tuhan tidak gitu. Wala yura ta'ala jisman, bukan benda bertaka dak. Kita lihat sama kita mesti benda bertaka. Tengok kursi bertaka, kapet bertaka, kipah, dinding, gapo mesti bertaka. Tuhan tidak jisman. Tanazzahallah, tersucilah Allah Ta'ala anzalika, daripada demikian itu mana bertempat, bertokoh, berwarna, berhubung dengan cahaya. Tersuci Allah Ta'ala uluwan kabira, akan sebagai tersuci yang maha tinggi dan yang maha besar. Itu tu lagu tu habis. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala. Ini nak cerita hukum pula. Hukumnya lagu mana? Ini sebenarnya setengah daripada perkara yang disebut dalam kitab fiqh ni. Iaitu qadiyatut takfiri. Ataupun babur riddah dia panggil. Bab pada menyatakan murtad. Baik. Dan barang siapa mendakwa akan melihat, ini akan nampaknya Allah Ta'ala di dalam jaga. Dia dakwa diri dia, saya dapat nampak Allah Ta'ala kemarin. Dalam mimpi ke? Tak, jaga gini. Dia dakwa tu di mana? Pada dunia. Kalau akhirat esok tak apa lah maknanya. Akhirat esok dia kata, saya dapat nampak Allah Ta'ala lah weh. Tak ada akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tu. Satarawna rabbakum. Dalam hadis sebut tu. Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Itu hadisun masyhurun. Selagi akan akhirat kelak tu maksudnya. Pasti sing tu panggil sing litaki. Litaki
sing pada menyata menguatkan litahaqqul waqi'. Itu sing nak menguatkan bahawasanya pasti akan berlaku akhirat kelak. Tuh, satarawna rabbakum, pasti selagi akan dapat nampak kalian semua akan Tuhan kalian. Itu kama tarawnal qamar lailatal badri, bandingannya jelas hanya orang panggil dapat nampak zat Allah Taala akhirat kelak seperti kamu dapat nampak bulan pada malam purnama. Bukan Tuhan bulat gota gitu dah, mana jelas. Itu bandingnya itu apa panggil nak tanzir pada pihak jelas hanya dapat nampak zat Allah Taala gitu, tak susuk dah. Kalau akhirat esok dia kata dapat nampak zat Allah tu tak apa. Ni di dunia tika hidup lah ni. Tapi hak dakwah tu siapa? Lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad hak dakwah tak apa. Nah, ni bukan Nabi Muhammad orang lain. Maka ni jawab bagi barang siapa, maka tiada syak, yakni bahkan yakin. Itu mana maka tiada syak, yakni bahkan yakin. Siapa dia syak, dia pula tu orang panggil kupu. Yang main tu ni. Tu maka tiada syak, yakni bahkan yakin pada kufurnya barang siapa kafir gitu. Kafir. Tak ada ragu-ragu lagi. Kalau dia kata saya dapat nampak zat Allah Ta'ala dengan mata kepala ketika mana saya jaga hidup di dunia ni, kalau dia tu bukan Nabi Muhammad, kufur, tiada syak. Kufur bi ijma'il ulama. Kafir dengan ijma' ulama. Habis situ. Kemudiannya kita sambung pula ni panjang sebab dia tulis angka 1 di luar ni. Adapun di dalam tidur ini, adapun mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam tidur. Kena takdir kalam gitulah tu. Adapun di dalam tidur ini, adapun barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam tidur. Yang ni di dalam tidur tu dengan mana? Mimpi, di dalam mimpi. Maka tiada khilaf pada harusnya. Tetapi angka 1 di luar tu nanti ada huraiannya. Kita berhenti di angka 1 tu dulu. Sebab mudah nak tanda dah ni. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pengetahuan para hadirin yang ada di surau ni dan yang menonton ni, baki tanah kita tinggal RM24,255. Makin sikit dah. Campur dengan yuran guaman, ni bayaran guaman RM35,000. Berartinya jumlah semua sekali RM59,255. Jadi masih ada sikit lagi tu. Minta semua hak mana menonton dan yang hak ada dalam surau ni, insya-Allah lah boleh lagi masih terbuka luas lagi untuk berwakaf untuk tanah. Selesai je ni, insya-Allah kita akan dirikan masjid i'tikaf insya-Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.